Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19. Baris yang ke-15. Baris yang ke-15 daripada atas. Surat 19, baris ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar. Kadar ni sakatan. Lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dan demikian lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Ini ayat kita. Demikian lagi sebagaimana tiada harus memanjangkan akan duduk atau sujud pada i'tidal. Mana tafriq pada demikian lagi, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca pada dengan bacaan pertengahan. Pembicaraannya adalah berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Didatangkan 4 syarat untuk sah duduk antara dua sujud. Kemudian didatangkan hak bacaan yang disunatkan ketika duduk antara dua sujud. Dan dibicarakan berkaitan dengan ketika duduk antara sujud, sunat duduk iftirash. Kemudian duduk antara dua sujud ni adalah rukun fi'li yang pendek. Maka tiada harus memanjangkan duduk antara sujud lebih daripada kadar masa sekurang-kurang tahiyat. Sebab dia rukun pendek. Sama dengan i'tidal, rukun pendek juga. Tak boleh lebih i'tidal ni daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Jadi rukun fi'li ni ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun fi'li, rukun perbuatan yang panjang, qiyam, berdiri. Dia baca surah habis berapa puluh muka surat contoh. Sejam dia baca surah. Tak apa, sebab berdiri rukun panjang. Ni sembahyang seorang lah ni. Pada ni. Rokok rukun panjang. Allah dia rokok, baca tasbih rokok 11 kali. Memang itu sebanyak-banyak tasbih rokok. Habis baca 11 kali, baca pula Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada ni. Orang pun tengok. Ayahmu tu buat apa tu? Semayang sunat tasbih ke? Dah. Tak main sunat tasbih. Main sunat duha je. Lepas tu rokok lama. Lah tasbih rokok 11 kali. Lama sangat semayang. Dan apa duduk nunggu nak pergi kedai, semayang lama lah ni. Biar tak jadi gi. Dia gigi. Lama semayang. Dah rokok lama boleh ke? Sejam boleh apa? Hukum panjang. Dah habis dah baca rokok tu, tiba doa lah pula. Doa dalam sujud. Bukan sebenarnya doa dalam sujud. Dah rokok boleh berdoa. Dah sujud doa pula, rokok berdoa. Panjang-panjang. Sejam dia rokok. Mana? Apa? Tersungkur tak? Sugung tak tahu. Dah sejam. Dah sunat tasbih. Dah lama tu macam nak tasbih. Tasbih 10 kali je. Ni rokok. Hukum panjang. Apa dia panjang rokok, baca doa. Sujud sejam pula. Tu kena tengok lah tu, takut. Nadi tak ada dah kan. Ada orang mati dalam sujud kan. Lama sujud ni. Dia pergi tengok nadi dia ada kedok. Takut mati dalam sujud kan. Mati dalam semayang kan. Dah boleh ke sujud lama. Hukum panjang. Kemudian diduduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu satu rukun. Membaca tasyahud akhir rukun qauli. Kan dulu kan hak bicara rukun 13 kan. Kan ada rukun duduk bagi tasyahud tu kan.
Rukun yang ke-11 tu, duduk bagi keduanya, duduk bagi tasyahud dan selawat. Dia biasa kalau orang bilang rukun 13, duduk tasyahud tu, duduk tu orang tinggal. Sujud 2 kali, dia pergi kepada membaca tasyahud. Sujud 2 kali, sujud rukun yang ke-7. Duduk ada sujud, rukun yang ke-8. Rukun yang 9, membaca tasyahud akhir. Rukun yang 10, membaca selawat. Rukun yang ke-11, memberi salam. Rukun yang ke-12, tertib. 12 je. Mana dia ukur ni? Dia biasa tinggal mana? Duduk tu dia tinggal. Yang dia akan bilang, sujud 2 kali. Duduk antara sujud. Membaca tasyahud akhir. Membaca selawat. Memberi salam yang pertama. Tertib. Dia akan jadi 12 je lah. Ni orang cerita saya, dia kata, dia tanya orang ramai-ramai tu dah kelas dia, orang tua. 12 belaka hukum. 12 belaka. Sama je. Sujud 2 kali. Duduk ada sujud. Membaca tasyahud akhir. Membaca selawat. Lepas tasyahud akhir. Memberi salam. Kena tertib. 12 je lah. Dia kelas dia tu orang tua. Pakai dia pengang situ. Dia biar pula. Dia kata. Biar. Dah semayang apa gitu. Hukum 12. Hara orang tua tu. Dia tak bilang, duduk bagi tasyahud dan selawat. Dia tak bilang tu rukun fi'li, tu rukun lain. Membaca tasyahud itu rukun qauli. Macam ginilah. Berdiri, rukun lain, rukun fi'li. Takbir, rukun qauli. Fatihah, rukun qauli. Berdiri main fardu bagian kuasa ni kan. Ini rukun fi'li. Takbir, rukun qauli, rukun bacaan. Fatihah, rukun qauli, rukun bacaan. Lain tu. Ada ni. Apabila berdiri tak kuasa, dia pun duduk. Dia pun takbir, patut dalam duduk. Sama dengan duduk satu rukun yang lain, rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir, rukun qauli. Membaca selawat, rukun qauli. Memberi salam, rukun qauli. Beri salam tu rukun qauli. Berpaling ke kanan, itu sunat hay'ah fi'li dia panggil. Itu sunat hay'ah fi'li. Perbuatan yang disunatkan. Duduk tu rukun. Tiba-tiba dia tak kuasa nak duduk. Dia orang sakit. Dia pun mengiring. Dia pun melentang ketika membaca tasyahud akhir. Ketika membaca selawat dan ketika memberi salam. Sebab dia tak kuasa nak duduk. Tapi duduk tu satu rukun yang lain. Membaca tasyahud rukun yang lain. Tak ada orang tinggal duduk tu. Tapi dalam kelas tu pasuk dah. Tak jumpa rukun 13. Undur pergi siapa ke? Yang ke-12 tertib. Yang ke-12 tertib. Bukan yang ke-13. Sebab dia hanya sujud 2 kali. Kemudian duduk ada sujud. Tasyahud akhir. Selawat. Salam. Tertib. Dia tinggal duduk. Dia tinggal duduk tu. Jadi duduk bagi tasyahud akhir. Duduk bagi selawat dan salam. Ada rukun fi'li yang panjang. Lepas selesai selawat Ibrahimiyah. Dia baca doa bahasa Arab lah. Sejam dia baca doa. Tak ada apa-apa sebab itu rukun panjang. Duduk tu rukun panjang. Duduk sejam pun tak apa. Sebab dia rukun panjang. Macam berdiri tadi lah. Berdiri sejam dia baca surah panjang. Itu rukun panjang. Adapun i'tidal, rukun pendek. Duduk antara dua sujud, rukun pendek. Mazhab Hanafi, dua tu bukan rukun pun. Mazhab Hanafi dua tu bukan rukun pun. I'tidal bukan rukun. Duduk antara dua sujud pun bukan rukun. Tak ada ni. Kita rukun pendek. Kita rukun panjang, rukun pendek ni kita biasa membicarakan ketika membicarakan muafiq yang keuzuran. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Ada ni. Itu biasa sebutlah. Rukun panjang yang pertama, i'tidal. Rukun panjang yang kedua, sujud yang pertama. Rukun panjang yang ketiga, duduk antara dua sujud. Kalau campur dengan rukun pendek, ketinggalan 5 lah. Sebab i'tidal dengan duduk dua sujud. 2 rukun pendek. Tapi tak bilang. Tidak bilang 3 rukun panjang. Dan kalau campur rukun pendek, jadi berapa? 5. Itu biasa kita bunyi perkataan rukun panjang. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang bagi muafiq yang ada keuzuran. Ada ni. Ni bab pekoh.
Dan TV juga saya dengar. Dia panggil 3 rukun besar. Tak apalah, panjang ke besar. Kita panggil ar-rukunut tawil, ar-rukunul qasir. Dan kita rukun panjang, rukun pendek. Dia rukun besar. Tak apalah besar tak besar pun. 3 rukun besar mana? Rokok, iktidal, sujud yang pertama. Tu 3 rukun besar. Iktidal dibilang juga. Itu sama dengan buku sekolah. Hak pekat dahulu lah. Sekarang berubah dah. Hak pekat dahulu. Dia 3 hukum panjang. Dia bilang iktidal. Buku sekolah. Buku sekolah jadi 5 cerita bab Muafiq Masbuk. Tapi ni buku lama lah. Buku ni tak ada. Dah dia ubah dah. Dia penambah baikan dah. Hak dulu tu. 3 hukum panjang. Tak dia sebut 3 hukum besar. 3 hukum. Dia maaf tinggal 3 hukum panjang ni. Dia bilang dengan iktidal. Iktidal hukum pendek. Dia bilang iktidal. Rokok. Yang pertama iktidal. Yang kedua sujud pertama tu. Rukun panjang yang ketiga. Jadi dibilang dengan iktidal. Salah gitu. Iktidal rukun pendek. Tapi nak ceritanya kita biasa membicarakan berkaitan dengan rukun panjang ni. 3 rukun panjang. Jadi iktidal rukun pendek. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Apa makna rukun pendek? Kalau duduk ada sujud. Tiada harus memanjangkan akan duduk sujud. Lebih daripada kadar membaca sekurang-kurang tahiyat. Kita bicara melepas. Manakah sekurang-kurang tahiyat? Mana kau sekurang tasyahud? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu hak sekurang-kurang. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Itu sunat hai'ah belaka. Kita biasa baca dengan Assalamu alaika. Assalamu alaika tu bubuh alif lam. Bubuh alif lam tu sunat hai'ah juga. Kalau dia buang alif lam dibaca dengan Salamun alaika. Tak nak ingat kalau tak ada alif lam. Salamun alaika. Itu sekurang-kurang. Tapi sunat hai'ah bubuh alif lam di awal kita baca dengan Assalamu alaika. Assalamu alaina. Alif lam tu sunat hai'ah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah kita baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut asyhadu yang kedua itu sunat saja. Kalau dia sebut wa anna muhammadar rasulullah. Wa tu wajib, wa tu wajib. Pada ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tu wajib. Itu rukun qauli. Asyhadu yang kedua sunat. Kan? Kalau macam dalam bank kan tak ada wa tu kan. Kan azan dan iqamah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Lepas tu asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Pada masa qamat ada tak wa? Masa qamat. Tak ada kau. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu tau. Ada wa tau. Ada. Tak ada uahnya masa azam. Masa azam tak ada. Masa qamat ada, masa azam tak ada. Dia jangan tanya soalan gini, tak jawab. Kena qamat dulu baru tahu. Jadi masa azam tak ada wa. Tapi masa tasyahud ni, wa tu wajib Kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak sah sebab wa tu wajib. Asyhadu yang kedua tu sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang dia. Tapi jangan tinggal sunat. Tu ni cerita orang mana wajib mana sunat. Bukan suruh tinggal. Cuma yang sebut minggu lepasnya. Terkadang kita kena tinggal juga sunat. Bukan sengaja. Kita tua-tua. Nafas tak panjang. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Tu panjang tu. Takut habis nafas. Lillah. Itu rukun. Itu rukun qauli tu. Kena jaga. Bila rukun qauli, huruf kena dengar di telinga belaka. Tasydid kena jaga molek. Tak wajib kan? At-tahiyyatu lillah. Lillah. Alif lam, lam, alif ha. Bukan alif lam lam ha, bukan. Alif lam lam alif ha. Allah bukan 4 huruf, 5. Ada ni. Jangan pakai wah budak-budak, alif lang lam he. Alif lang lam he. Itu budak-budak. Kan?
Bukan alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Bukan gitu kita budak-budak. Dah alif lam alif ha. Mana apa tu? Ada 5 huruf. Alif lam alif ha. Lepas tu atas tasydid lam tu ada patah-patah kita panggil tu alif. Ada ni. Jadi apabila lepas lam ada alif, maka panjang tak? Panjanglah. Allah. Panjang. Kan asli kan? Panjang. Allah. Sebab itulah kita, masa tabik orang kita dipanjang tu. Allahu Akbar. Allah. Sebab apa boleh panjang? Sebab lepas lam ada alif. Kalau lepas lam ada alif, mana boleh panjang? Kita akan, Allah Akbar. Kita je lah dah. Nak kata payah nak ajuk. Dia kata tak ada alif lepas lam. Bukan? Tak ada makna. Allahu gitu tau. Allahu Akbar. Kosok taruh ta'yun nak tak mana kita. Kalau takbir gitu. Dan kalau lepas lam yang kedua tak ada alif. Jadi Allahu Akbar. Gitu je. Dah. Lepas tu kita boleh panjang. Situlah biasa kita niat kosok taruh ta'yun. Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang situ? Lepas lam tak ada alif. Pada ni. Sebab tu bila dia boleh panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang? Sebab ada alif. Ada ni. Lepas lam tu ada alif. Jadi masa tasyahud, alif tu wajib kena jaga. Lillah. Jangan lillah. Yang mati. Kalau lillah gitu, tak ada alif. Tak cukup satu huruf tasyahud akhir, tak sah semayang. Ini kita bukan bicara hukum tajwid. Kita bicara hukum pekoh. Tasyahud akhir bukan Al-Quran. Dia tak bicara hukum tajwid. Hukum tajwid baca Quran ada hukum tajwid. Kita tasyahud akhir bukan ayat Quran. Tapi kita bicara hukum pekoh. Apa cara hukum pekohnya? Wajib pelihara huruf dan tasydid. Ada ni. Lillah. Ada ni kena panjang. Kalau lillah, tu tak ada satu huruf, tak ada alif. Tak sah semayang. Ya, baik. Jadi kita sekarang ni baca tengah tu hak sunat hai'ah kita baca kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ni mula. Dak ni bila kita tua-tua. Masa kita boleh lagi tu boleh lah. Bila tua tu jadi as-salawatut thayyibah. Apa Dan apa habis? Potong tengah tu. Tak nak lagi dah. Kita bukan sengaja potong. Kita istiqamah daripada budak lah kita baca. Tua kita potong kerana kita uzur. Kita boleh pahala yang sama seperti kita baca. Sebab kita istiqamah. Hak sunah hai'ah tu daripada budak lah kita tak pernah tinggal. Kita istiqamah baca. Tapi di masa tua kita terpaksa nak tinggal perkara sunat. Bukan kita nak tinggal. Sebab kita tak ada nafas. Kita nak penting hak wajib. At-tahiyyatu lillah. Biar jelas. Kita pun potong sebab nafas kita tak ada. Walaupun kita tak baca as-salawatut al-mubarakatus salawatut thayyibatu, tidak baca sekalipun, kita tetap boleh pahala seperti kita baca. Sebab kita bukan sengaja tinggal. Sebab kita nak jaga. Sebab nafas dia tak ada. Kan ada orang tua jenis baca sekali. Dia baca tu. Jadi dia ayat dia baca tu kena nafas 2 kali. Kadang-kadang orang rokok dia patah tak habis lagi sebab dia banyak sangat bernafas. Satu huruf dia satu ayat dia berhenti tu dia kena nafas 2 kali 3 kali baru dia boleh sambung. Jadi ni kadang ketinggalan ni. Jadi nafas tak ada. Dia nafas tak ada. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Kan? Kena dengar di telinga ni wajib. Maka dia pun potong tengah tu. At-tahiyatu lillah. Kan? Lega tu kan? Ada ni. Hak wajib nak jaga. Hak wajib mana? At-tahiyyatu lillah. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu sunat hai'ah. Jadi kena tahulah sekurang-kurang tahiyat. Tapi di sini dia memanjangkan duduk ada sujud, dia bacalah bacaan mana sekalipun. Tapi kalau kira masa lebih daripada sekurang-kurang tasyahud akhir tadi, maka batal sembahyang. Tapi tak ada lah orang yang duduk antara dusuk jadi lama tak ada. Dia pergi pada iktidal pula. Iktidal pun hukum pendek juga. Dan dia lagi pada iktidal, maka tiada harus memanjang dia akan iktidal lebih daripada kadar sakatan masa membaca Fatihah yang dengan bacaan yang pertengahan.
Bukan dia baca Fatihah. Dia bacalah apa-apa pun. Dia berzikir ke, dia berdoa ke. Tapi kadar masa tu lebih daripada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Ada ni. Tapi masa tu jangan duk bilang dengan bacaan sunat tu. Dia, mana ni? Rabbana lakal ham mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tu masa tu jangan duk capu. Yang duk capu tu memang bacaan sunat. Masa tu jangan duk capu. Lepas tu dia baca benda lain pula. Lebih daripada kadar masa satu Fatihah, batal sembahyang. Pun tak ada orang buat juga. Tahu tak kadar membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan? Anggaran dia 25 saat. Itu anggaran dia. Kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Sebab baca Fatihah ni ada baca yang laju. Laju boleh dapat 15 saat. Kalau laju, puasa aku dah kira lah, boleh dapat 15 saat. Fatihah ni ada baca yang terlampau lambat, boleh sampai kepada 30-35 saat. Ada ni. Fatihah boleh baca paling cepat 15 saat lah kita kata. Hak boleh baca 10 saat tu Allahu'alam lah. Kita letak 15 saat. Kalau bacaan Fatihah yang laju. Bukan ni kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan. Laju tidak, lambat pun tidak. Anggaran 25 saat. Itu anggaran biasa saya dapat lah. Itulah kadar masa. Kalau makmum tu takbir sampai marakak, dapat masa tu nak berdiri. Muafiq lah nama dia. Faham? Ni bab lain lah ni. Siapa makmum muafiq? Makmum yang lepas takbir Allahu Akbar sampai pada imam rakak, dia dapat masa tadi. Maka muafiq lah dianya. Dia baca kedok. Baca kedok tu bab lain. Dapat dok masa. Hak saya duk bicara bab masbuk, hak karut-marut tu, sempat baca muafiq. Tak sempat baca masbuk. Hak tu kok. Salah satu dah, menyusahkan orang. Salah masalah. Dikira dang baca muafiq. Dang baca Fatihah. Pada dang sempat baca Fatihah muafiq. Tak dang tak sempat baca Fatihah masbuk. Salah sangat-sangat. Bukan masalah sempat baca tak sempat baca. Sempat tak masa. Dia gitu. Ada ni. Ni gini. Ni gibak muafiq jadi ni. Imam pun Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah. Kita pun baca doa iftitah. Imam pun selesai, imam pun baca Fatihah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti sekejap. Berhenti masa, berhenti. Oh, kalau berhenti tak mati lah kita. Tak berhenti, yang berhenti. Daripada makmum takbir tadi, sampai imam baca Fatihah kuat tu, dapat tak lagi masa satu Fatihah. Dapat lagi masa. Dok baca lagi, dapat tak lagi masa. Dok baca lagi, kong atas kepala tu. Dapat tak lagi masa? Dapat. Baca, tu imam pun belum baca lagi. Tu imam belum baca lagi. Tu imam baru nak baca Fatihah kuat tu kan. Tu imam belum baca lagi. Makmum sama telur lah. Belum baca. Tapi masa dapat ke tak? Dapat. Muafiq dah tu. Muafiq tu. Ada ni. Imam baca Fatihah kuat. Dia pun tunggu. Imam baca surah. Dia lupa nak baca Fatihah. Contoh. Imam pun rokok. Allah. Tak sempat membaca Fatihah. Tak dang membaca. Sebab apa? Sebab saya terlupa. Kamu tak dang baca. Masa dang tak? Masa 3 Fatihah boleh baca. Kalau ke masa 3-4 Fatihah boleh baca. Mana apa tu? Muafiq triple. Apa? Triple muafiq. Jangan tak ada dah kita. Triple muafiq tak ada dah kita. Mana pun dah. Masa tak membaca dak titah. Kita boleh baca dah. Ketika imam baca Fatihah kuat, kita boleh baca satu Fatihah dah. Ketika imam baca surah ni, kita boleh baca Fatihah dah. Tapi dah kita tak baca sebab kita terlupa. Tak sempat baca. Tapi sempat tak masa. Sempat masa. Muafiq Bila muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah sendiri. Dari imam rakaat, imam tidak. Tu kata, maaf 3 rukun panjang. Muafiq tetap wajib kena baca Fatihah. Rakaat ni sengaja tanpa baca Fatihah, batal sembahyang muafiq. Ada ni. Itu dimaafkan ketinggalan 3 hukum panjang. Muafiq yang keuzuran kerana terlupa membaca Fatihah. Dia gitu. Dapat masa tu, muafiq. Tak dapat masa, masbuk. Mana contoh tak dapat masa? Orang ketiga keempat. Imam tasyak awal. Makmum ni tasyak awal. Imam nak kat ketiga. Makmum ni usul. Ini saya pernah cerita
perkara ni. Dia ada semua dalam kelas. Tapi gitulah tak ada dah. Tak tahulah. Tak sihat ke macam mana. Ada. Dia kena angin, dia jalan pun faham lah. Dia kena angin. Tapi ada dalam kelas. Dia semayang tepi dia semayang. Tepi kali dia semayang. Saya pernah semayang belakang dia. Saya keluar ambil semayang. Dia majik ladang. Ambil semayang. Lepas semayang sah belakang. Duduk belakang dia. Dia duduk tepi dinding. Dia duduk tepi dinding sebab dia nak bangun tu. Kalau duduk tengah mungkin dia takut ganggu orang makan kali. Gitulah. Tapi bila imam tasya'awal naik kat ketiga, dia naik juga. Tapi fahamlah dia sebelah je. Dia sebelah tu jadi macam kena angin kan. Sebelah tu jadi macam tak berfungsi lah. Jadi dia naik tegak tu. Mungkin tu imam baca separuh dah Fatihah. Barulah dia boleh tegak. Sekejap imam rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Memang sah tak dapat. Masbuk lah dianya. Imam rokok, dia wajib rokok semata. Dan hak pocik ni, dia rokok semata. Dia rokok semata. Sebab dia masbuk. Ni. Dia tak dapat masa. Kat keempat pun kat ketiga, lepas selesai sujud naik ke keempat, samalah imam naik ke keempat, dia naik segera. Tapi lambat. Dia naik segera tapi lambat. Sebab dia sebelah je itu. Jadi, dia tegak tu. Mungkin kata setengah Fatihah lah imam baca. Akhir daripada masa dia tegak ketiga keempat tu, sampai ke imam rokok. Dapat tak masa dia pun masalah? Tak dapat. Masbuk lah dianya. Kat tiga keempat tu ustaz, masbuk kat mana? Muafiq masbuk berlaku tiap-tiap rakaat. Masbuk kat pertama saja. Waktu salah budak tadika. Salah budak tadika. Masbuk kat pertama saja, salah perekat tadika. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dahulu banyak ajaran ni. Masbuk kat pertama saja, salah sangat-sangat. Jadi macam tadi tu, dia masbuk lah. Sebab tak dapat masa. Naik rakaat ketiga, sama dengan Tok Imam. Sehat ni. Tok Imam baca cepat. 15 saat, 18 saat, Imam rokok dah. Imam baca laju. Dapat tak masa? Satu Fatihah yang pertengahan, tak dapat. Masbuk. Rokok segera. Ada ni. Ini hak kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dapat masa ni, muafiq. Tak dapat masa ni, masbuk. Ada. Kita tajuk lain. Ni cerita bab iktidal. Dia memanjangkan rukun iktidal. Dia baca-bacalah doa ke apa ke dia baca. Lebih daripada masa 25 saat. Kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Batal sembahyang. Sebab iktidal, hukum pendek. Duduk ada sujud, memanjangkan lebih daripada kadar sekurang tasyahud. Iktidal, memanjangkan lebih daripada kadar sekurang Fatihah. Membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan. Tu batal sembahyang. Ini timbul isu sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih. Ada. Iktidal lama mana? Duduk antara dua sujud lama mana? Tasbih 10 kali tu, qadar masa 2 Fatihah tu, bukan 1 Fatihah. Ada ni. Tasbih 10 kali dalam ada sujud tu, tu qadar masa 2 kali tahiyat tu. Nak ke mana tu? Tu dimaafkan sebab memang disunatkan tasbih 10 kali. Tapi ini pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tidak ada sembahyang sunat tasbih. Tidak ada. Itu pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, tidak ada sembahyang sunat tasbih. Tu ada bicara hadis itu. Hadis tu ulama berbeza pandangan. Ada setengah mengatakan hadis tu hadis dhaif, maka ada sembahyang sunat tasbih. Ada mengatakan hadis tu hadis maudhu', maka tidak ada sembahyang sunat tasbih. Dua pandangan. Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Kamu nak semayang, kamu semayang lah. Kau tambuk, tak payah lah. Ada ni. Jangan pula, semayang tasbih, lelos saja dia kata. Dia kata lelos saja. Sebab apa tak ada, Nabi tak buat, dia kata. Dia kata lelos saja. Dia kata lelos saja. Memang lelos main tasbih ni. Dia kata saja. Pandangan Imam Ghazali, pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kuat lah, semayang sunat tasbih. Mazhab Hambali, pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak ada. Tapi masyhur kitanya, pandangan Imam Ghazali, orang kita buat sembahyang sunat tasbih. Saya cerita ginilah hukum fiqh.
Ada orang tomoh saya, dia kata, tamu mengaji dengan Ustaz Wan. Sebab apa? Dia kata tak ada semayang tasbih. Kita semayang muda lagi. Tengok dia seorang dia semayang berkali. Dia kata, saya kata tak ada semayang tasbih. Tamu belajar dengan Ustaz Wan. Sebab dia kata tak ada semayang tasbih. Ingat dia seorang dia semayang tasbih berkali. Tapi cerita bab hukum dia gitulah. Pandangan ni sunat tasbih, pandangan tak sunat. Ni sebab ni tidak lama sangat. Duduk under sujud lama sangat, jadi sudah punah hayat semayang. Rukun pendek jadi panjang. Itu atas pandangan dia tidak ada semayang sunat tasbih. Sebab itulah kalau semayang sunat tasbih, lupa tasbih ganti. Bukan lupa tu pakai kosong tak kena ganti. Tiba-tiba dia lupa sebab kita main sunat tasbih ni, hak bacaan dalam rukuk kita kena baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Allah tasbih 10 kali tinggal. Ni kita terlupa. Kita boleh nak ganti hak 10 kali telah i'tidal jadi 20 kali. Dah boleh tak boleh. Tasbih dan i'tidal 10 kali. Ganti tasbih 10 rukuk terlupa nak baca tu, ganti dalam sujud yang pertama tasbih 20 kali. Itu cara dia. Kalaulah kita kata dalam sujud yang pertama dia lupa nak tasbih 10 kali. Dia pun bangun duduk antara sujud. Allah, tasbih tidak 10 kali dalam sujud pertama. Dan duduk sujud ada 10 tasbih dah. Jangan kita pergi positif dia 20, jangan. 10 kali je. Duduk antara sujud tasbih 10 kali, sujud yang kedua barulah tasbih 20 kali. Dia jangan ganti dalam i'tidal, jangan ganti dalam duduk antara sujud. Cukuplah dia dengan tasbih 10 kali. Tambah 10 kali pula jadi 20 ni, itu rukun pendek. Pada ni. Mana kalau kita lupa tasbih dalam rukuk, kita kena ganti dalam sujud yang pertama, kena tasbih 20 kali. Sujud yang pertama kita lupa tasbih, kita kena ganti dalam sujud yang kedua. Kalau sujud kedua kita lupa tasbih, kita ganti dalam berdiri ataupun ganti dalam tasyahud. Dia gitu. Tapi tak boleh ganti dalam i'tidal dan tak boleh ganti dalam duduk antara sujud. Sebab situ rukun pendek, cuma dimaafkan untuk tasbih 10 kali. Sebab khusus untuk semayang sunat tasbih. Khusus je ni. Semayang sunat lain tak boleh. Semayang sunat tasbih saja. Atas pandangan, disunatkan semayang sunat tasbih. Pada ni. Dia kena cerita gitulah hukum dalam bab mengaji fiqh ni. Cerita gitu. Macam orang duduk masyhur semayang sunat pada isyak 4 rakaat tu. Itu pandangan Ghazali, itu pandangan mazhab Hanafi. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i dia ada 2 rakaat je, tak ada 4 rakaat lepas isyak. Tu ada dalam kitab Hidayatus Salikin, itu pandangan Ghazali, ada 4 rakaat ba'diyah isyak. Sama dengan pandangan mazhab Hanafi, ada 4 rakaat ba'diyah isyak. Ada ni. Kita 4 rakaat rawatib ni sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, selepas isyak tak ada 4 rakaat, 2 je. Tapi pandangan Ghazali, pandangan mazhab Hanafi, lepas isyak 4 juga. Kan kita 4 rakaat kan sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Hak lain 2 belakang. Sebelum subuh, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak 2 belakang. Kita mazhab pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Jadi tu ada 4 rakaat lepas isyak. Itu pandangan Ghazali sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Nak buatlah, apa masalahnya? Tapi kena royak molek lah supaya orang tak jadi apa gitu buat apa? Tak mana? Ni pandangan ni pandangan ni gitu je. Itu bicara hukum fiqh. Biar tahu lebih sikit, tak payah kita nak kelahi benda hak tak payah kelahi. Hidup balah benda hak Allah lah. Benda sesat dah. Lepas tu baloh pulak mu kata aku kata mung, kata mengata, maki memaki, kutuk mengutuk, haram, dosa besar, dosa dengan anak Adam. Ya baik. Dosa dengan anak Adam. Kena minta maaf betul benar. Dia balas apa? Benda siap dah. Ada ni. Ada pasal-pasal hidup balas orang rumah tangga orang. Ada benda-benda. Waktu laki bini dia masalah. Lepas tu orang lain pula. Dia campur habis ni. Nak masuk belah. Ni. Hak wanita dia kata. Dia pun pakat kutuk tu laki orang. Tu laki orang bukan tu laki mung tu. Akhirnya tu laki sebelah pun kena juga. Tu lah orang laki. Itulah orang lelaki. Ngetuk lelaki dia pun kena. Tak ada pasal-pasal. Dia nak marah ngetuk lelaki yang kau lupa. Hak balah tu dia kau lupa. Arti hak balah tu. Dia ngetuk lelaki sebelah pun. Kena tempias. Ni orang lelaki gini. Orang lelaki tunjuk ngetuk lelaki dia. Allah. Tu lelaki dia habis baik ngetuk lelaki dia kena. Habis.
Ya baloh. Oh, mu kata aku kata mu, jangan tu dosa besar, dosa kena Adam. Muflih di pada masyar. Faham tak? Rupa jaga mu, lihat rupa ni emosi lebih. Tengok rupa emosi lebih. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak letak kuasa tolak pada orang perempuan. Kalau Allah letak kuasa tolak cerah pada perempuan, pagi petang dia cerah tu lelaki dia. Sungguh. Pagi petang dia cerah suami dia. Baru sikit, aku cerah mu. Balik rumah ayah mu. Mu dia baru cerah tu lelaki. Dah bukan rupa sini lah. Bukan rupa sini, rupa tempat lain. Jangan. Benda pekor ni, benda kita cerita betul-betul gini. Amalan atas kita. Ba'da isyak nak buat 2, jalan. Nak buat 4, bagus. Gitu je. Buat. Atas masing-masing. Ada pandangan ulama. Man qallada aliman laki Allah salimah. Itu kata ulama. Ikut orang alim, selamat jumpa Tuhan. 2 rakaat, pandangan orang alim ni. 4 rakaat, pandangan orang alim ni. Ikut mana-mana pun. Selamat apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala syahdan. Maka bila ia dapat 2 rakaat sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunat ada dia duduk bagi membaca tayat awal. Wallahu a'lam.